Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Halo, selamat pagi kalian semua. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Halo Geshe Michael yang hebat dan Victoria yang cantik dari Moskow. Saya gembira bersama anda hari ini. Hari Rabu 3 hari bulan Jun. Kita di pertengahan minggu. Vika nak kongsi soalan baru hari ini tak? Ya, ni tentunya soalan dari Ivy dari Guangzhou. Mari kita dengar soalannya ya. Hai Geshe-la, nama saya Ivy. Saya berasal dari China, Guangzhou. Soalan saya ialah saya ada pattern apabila berdepan dengan cabaran. Saya rasa tersangat takut, risau dan gemetar. Mungkin saya kelihatan tenang, tapi dalam hati saya amat kemelut. Lalu kena ambil masa yang lama untuk bertenang. Saya nak tahu bagaimana tanam benih untuk dapat minda yang cerdas, tenang dan fleksibel. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, soalan ini amat berkenaan dengan saya kerana apabila saya mula dengan sistem ni 10 tahun yang lalu, mereka ingat saya amat tenang, tapi dalam hati saya kemelut. Saya tak rasa tenang. Saya risau setiap masa. Seluruh zaman kanak-kanak saya hidup dalam ketakutan. Dan setiap malam saya ada imajinasi dan plan penuh bila pembunuh ni akan datang. Dan di sebelah saya takut. Masalahnya ialah kalau tiada minda yang tenang seperti matlamat keempat DCI, maka tak dapatlah kami nikmati benda-benda yang kami ada tu. Ia amat mengganggu dan beri tekanan. Jadi saya benar-benar fahami soalan ni. Saya dah ikut sistem ni selama 10 tahun. Saya bukan ikuti sistem ini untuk dapat minda yang tenang, tapi ia hasil sampingan yang lebih baik daripada yang lain kerana ia daripada gandaan pendapatan yang saya ada tu. Saya rasa gembira. Saya amat gembira kerana boleh berkongsi idea ni. Dan izinkan saya untuk memulakan dengan satu perkara yang saya buat apabila terjadi ni ya. Saya kata saya berbohong kalau saya kata saya tak risau lagi ya. Tapi apa yang banyak bantu saya ialah sistem benih ni. Saya faham bahawa apa yang berlaku apabila saya jadi sangat takut, risau atau minda saya menjadi liar. Saya faham ia adalah benih sedang bercambak. Saya faham ini bukan saya. Saya jarakkan diri daripadanya. Dan ini banyak bantu saya kerana jika saya ikut perasaan ni, dia akan menjadi semakin kuat. Anda akan rasanya dari anda yang anda rasa gerun dan amat takut. Tapi kalau anda cakap, ini hanya benih sajalah, benih lama yang bercambak. Saya semata-mata seorang pendengar, lalu jarakkan diri. Kemudian saya cari siapa yang boleh saya bantu. Saya sedar benih sedang bercambak, lalu fikir siapa boleh saya bantu sekarang agar rasa tenang. Saya lakukan ni 2 jam kemudian dan ia hilang. Ia membantu saya fahami apabila kita fikir dan takut tu semua ni datang dari benih. Inilah fikiran saya pertama. Ini tips yang praktikal terutama sekali ia berlaku. Saya pasti ada idea untuk dikongsikan oleh Vika kan? Apakah pendapat anda Vika? Ya, terima kasih. Saya amat gembira untuk bertemu dengan anda hari ini. Hari Rabu, saya harap setiap orang ada sarapan yang bagus ya. Ivy, anda tak keseorangan. Ramai orang di seluruh dunia ni dan saya sendiri juga rasa yang sama. Terutamanya sebagai penganjur DCI, dia banyak tekanan apabila anda ada banyak projek pada diri anda. Kerana saya rasa kalau anda seorang yang amat bertanggungjawab, anda akan kerap cuba baiki benda-benda dalam minda anda dan pegang pada perincian fikiran. Ini akan menyebabkan tekanan ya. Dalam DCI, kami kata minda berkaitan dengan badan. Kalau minda tertekan, badan juga tertekan. Jadi kalau badan tertekan, minda juga tertekan. Ia bagai satu
kitaran yang anda buat dalam hidup anda ya. Jadi kalau kami ikut pengajaran DCI semasa program latihan DCI itu, Sheila dan Eva boleh bantu pasti. Kami ada kelas yang sangat bagus, iaitu kelas yoga. Ya, yoga menerangkan bagaimana semua benda ni berfungsi. Bagaimana kita ada saluran dalaman dalam badan kita. Kita ada saluran tengah dan 2 saluran di sisi saluran tengah tu. Dan bagaimana 2 saluran ni menyebabkan kaitan dengan badan kita. Jadi saya tak sempat terangkan dengan terperinci sekarang, tapi anda boleh menyertai program kami. Dan semasa program DCI, Dean Oric dan Casey Michael akan terangkan mengenai saluran dalam badan kita ni. Saya ingin tekankan bahawa yoga banyak membantu dengan tekanan dan perbualan dalam minda kita tu. Yoga banyak bantu kerana ia hentikan angin dalam badan anda dan bentuk ikatan yang tegang saluran dalaman anda serta tak benarkan tenaga disalur ke minda anda. Sebab tu anda tak dapat relax minda anda tu. Jadi anda nak tanya, apakah yoga ni berkesan? Ini soalan gemaran Sheila apabila dia kata, adakah yoga berkesan? Jadi jawapannya ialah kadang-kadang ia berkesan, kadang-kadang tak. Jadi apa yang kita perlu buat ialah saya cadangkan anda bawa lebih ramai orang untuk ke kelas yoga. Kumpulkan beberapa orang bersama dan buat senaman kecil ni bersama. Walaupun anda tak tahu buat yoga, anda ada video yoga sempurna di saluran YouTube dan mula buatlah yoga bersama-sama dengan kawan. Dan dengan ni anda buat yoga tanam benih dan ini akan bantu anda. Ini adalah cadangan saya untuk Ivy. Ya, saya amat suka cadangan tu tentang yoga. Amat hebat. Ada siri baru yoga dari Yoga Studies Institute yang anda boleh dapat dari online ya. Ya, apa yang saya dengar dari Ivy ialah apabila anda berhadapan dengan perubahan dalam hidup anda, ia akan ganggu ketenangan minda anda. Luaran anda kelihatan tenang, normal, tapi apabila benda bertukar dan dalaman anda tu jadi kemelut dan rasa takut. Dan 2 atau 3 bulan yang lepas, kita semua mengalami perubahan hidup banyak. Setiap minggu atau setiap 2-3 hari, hidup saya berubah. Saya diberitahu, Sheila, anda tak boleh terbang ke Guangzhou. Saya terkejut. Dan mereka jawab, tiada penerbangan ya. Saya ada lebih kurang 10 rakan dari China dan mereka tersangkut di Sedona di bandar saya ni. Mereka tak boleh pulang ke rumah hampir 4-5 bulan sekarang. Ini adalah perubahan yang besar dalam hidup mereka. Dan ia datang begitu cepat. Perubahan begitu cepat. Perubahan pendapatan, situasi kerja kita. Saya suka naik kapal terbang dan duduk atas lantai di lapangan terbang untuk buat terjemahan. Tiba-tiba saya kena buat secara online melalui Zoom. Seluruh hidup saya mengecut ke saiz sebesar 20 cm ni ya. Apabila perubahan datang dari luar, saya juga rasa takut di dalam hati saya. Ya, walaupun Casey Michael tak sepatutnya rasa takut, tapi semua orang akan berasa takut apabila berdepan dengan perubahan besar dari luar kan. Saya mula berasa takut, tak cukup duit, risau akan rakan-rakan saya, keluarga saya, mereka adalah selamat atau tak, dan hal-hal sebegini ya. Saya sedar apabila rasa risau ni alir bagai sungai di dalam. Casey Michael di luar kelihatan penuh keyakinan. Tapi di dalam hati, apabila rasa risau, air ni bagai sungai mula mengalir. Saya akan lakukan satu perkara kecil untuk orang lain. Itu je. Saya akan masak sesuatu untuk orang lain, atau tulis email untuk orang lain, atau beri sikit wang kepada badan amal. Jadi saya beri bantuan sikit
tindak balas berantai yang tak baik itu akan terputus serta-merta. Saya hanya bantu orang lain sikit saja. Sekarang di Amerika, tisu tandas adalah lebih berharga daripada duit ya. Terdapat satu gurauan yang kata, jika pesan pizza anda boleh pilih untuk bayar $10 atau 3 gulung tisu tandas. Mereka adalah sama nilai. Jadi saya suka buat begini kepada penghantar pizza tu. Saya beri 2 gulung tisu dan saya berikannya $20 dan topeng muka, dan segala rasa risau saya tu akan hilang. Ya, apakah pendapat anda? Ya, Vika tahu contoh saya kan. Kami pernah seteli satu temu bual di Facebook, dan apa yang ganja tentang benih minda adalah anda tahu ianya tiada kaitan langsung dengan kejadian luaran, biarpun ia telah berubah. Anda bangun, kehidupan anda sama seperti biasa, tapi rasa risau tentang sesuatu, dan anda tahu hidup anda tak berbeza dengan semalam, tapi hari ini rasa teruk ya. Jadi apa yang saya buat ni bila ia berlaku, contohnya saya bercuti di tepi pantai dan rasa teruk, saya akan bertanya, okey Eva, apa yang saya perlu buat untuk menceriakan anda? Dia akan kata, ya saya nak berjalan-jalan ulang-alik di pantai. Jadi anda boleh bayangkan betapa teruk permintaan ni kerana rasa lemah. Tapi saya kata, baik, seterusnya saya bawa Ella berjalan ke sana ke sini atas pantai. Kemudian saya tanya, apakah lagi permintaan anda? Dia pula kata, saya nak makan keropok. Saya pun, baik, saya terus pergi ke kedai dan beli makanan keropok tu untuknya. Lepas tu saya berterima kasih kepadanya kerana sudi bantu saya. Kemudian rasa risau saya tu hilang selepas 2 jam. Jadi apabila ini berlaku, saya akan bantu seseorang. Dan jika tiada orang di sisi, saya akan berasa gembira terhadap bantuan saya beri di masa lepas tu. Selalunya apabila saya perlu pindah, saya rasa takut. 2 tahun yang lalu bila saya perlu berpindah rumah, saya rasa teruk. Saya cakap pada diri saya sendiri, saya perlu benih-benih baik dengan cepat. Dan saya mula fikir, bilakah saya beri keselesaan dan sokongan. Saya teringat pada masa isteri ayah saya meninggal 2-3 tahun yang lepas. Sebelum tu saya ziarahinya setiap minggu, beri sokongan, pegang tangan, beri rasa tenang sepenuhnya. Jadi saya imbas kembali semua ini dan bergembira selama beberapa hari. Dan 3 bulan seterusnya di mana saya berpindah rumah, saya dapati saya begitu dapat melaluinya begitu senang saja. Dan biarlah saya petik ayat Master Shantideva yang sangat masyhur tu. Dia kata kebahagiaan datang dari bantuan kepada orang lain. Dia memang praktikal dan berkesan. Cuma beri sikit bantuan kepada orang lain, mungkin selama 2 jam, anda akan berasa sangat lega hati ya. Vika, apakah pendapat anda? Ya, saya setuju. Adalah bagus untuk bantu orang lain dan bukan fokus pada diri sendiri. Tapi saya nak tambah sikit, ada kalanya kami rasa sangat stres kerana sebab-sebab tertentu, seperti yang Ella kata tadi, ia berada dalam keadaan yang sentiasa berubah. Jadi kami cenderung memindahkan tekanan kepada orang lain dengan buat mereka tertekan. Lalu tertanam benih-benih yang tak baik untuk kami. Ya, jadi kan ingat jenis bunga tu ya. Jika kami hasilkan persekitaran yang penuh, dengan orang yang tertekan, dan kami semua menjana lebih tekanan bersama-sama kerana susah untuk menenangkan orang ramai apabila mereka rasa tertekan. Jadi situasi ini kerap dalam hidupan. Dan Ivy, cubalah periksa bagaimana anda berinteraksi dengan mereka di sisi anda. Selepas tu, walaupun anda rasa tertekan, janganlah beri tekanan kepada mereka ya. Buatlah satu pelan untuk lakukan sesuatu yang tak stres.
Inilah pandangan saya ya. Geshila, anda nak tambah apa-apa lagi sebelum kami rumuskan semua ni? Baiklah, biar saya mula dengan satu rumusan yang senang ya. Biar saya beri satu cara amalan kerohanian yang istimewa ya. Iaitu ambillah segala masalah dari orang lain tanpa disedari mereka. Ya, kami ambil semua masalah dari mereka tanpa beritahu mereka ya. Jadi anda semua kenal John Brady kan? Beliau pengarah dalam projek buku purba kami. Jadi saya dan Veronica sepatutnya berkahwin pada 2 hari bulan Mei, tapi terpaksa ditunda sehingga Oktober. Tapi tiada orang beritahu John Brady dan isterinya Cornelia. Jadi mereka beri sepucuk pisau sebagai hadiah. Ini kerana kami tiada pisau yang bagus di dapur kami. Pisau itu sungguh tajam. Pisau lama 10 tahun saya tu dah jadi tumpul seperti sudu. Jadi mereka berikan kami pisau yang sangat tajam. Dan apabila saya cuci pinggan bangkuk, saya tak letakkan pisau ni bersama-sama dengan pinggan bangkuk kerana ia terlalu tajam dan mungkin mencederakan Veronica. Jadi saya tak beritahu pada dia. Dia tak tahu apa yang saya lakukan. Saya akan keringkan pisau tu terdahulu dan simpankannya dengan selamat supaya dia tak ada apa-apa masalah ya. Jadi apa yang saya nak cadangkan di sini ialah ia adalah satu cara yang seronok untuk tanangi masalah yang akan ditemui oleh orang lain. Selesaikannya dan jangan beritahu mereka. Ya, Ivy, itu cadangan saya. Cuba cari benda yang mungkin menimbulkan masalah kepada orang lain lalu selesaikannya untuk mereka. Ambilkan tekanan tu dari mereka dengan senyap. Tanggung tekanan mereka. Dan ianya satu benih yang sangat baik dan juga amalan yang sangat seronok ya. Saya rasa sampai giliran Vika untuk buat rumusan ya. Okey, itu satu cadangan yang luar biasa. Dan cadangan saya pula, saya rasa amat praktikal untuk kami untuk berusaha atas badan fizikal kami kerana kami tahu ada kaitan rapat di antara badan fizikal dengan minda. Dan jangan lupa badan juga terlibat dalam proses ni. Ya, jangan abaikan badan ya. Buatlah latihan yoga dan tanam benih yang baik supaya yoga ni berkesan untuk anda. Terus kerja terhadap bandar, nadi dalaman anda. Ia akan bantu anda, tenangkan anda dan buat anda rasa lebih gembira dan seronok. Jadi walaupun hidup anda penuh dengan banyak tugasan, anda boleh rasa lebih tenang. Itulah cadangan saya. Baik, terima kasih kalian. Saya rasa kami dah beri tips bagus kepada Ivy dan ramai orang yang menghadapi masalah yang sama. Kerana mindalah yang menyebabkan kita jadi gila. Dan jika kita terlalu takut, ia hindari kita dari beri sumbangan kepada dunia kan. Jadi terima kasih untuk tips-tips tersebut. Dan Ivy, kalau anda rasa risau, sementara tunggu benih baik bercambak, relax dulu dan fahami yang rasa risau tu bukannya datang dari anda, dia datang dari benih-benih lama anda tu. Buatlah perkara-perkara kerja yang baik untuk orang lain dan jangan terlalu bimbang ya. Dan jangan rasa ianya adalah anda kerana ia akan berlalu dengan cepat ya. Itulah yang membantu saya. Kami berharap semoga anda berjaya dan anda dapat bantu beramai orang ya. Jadi kami perlu habis di sini. Kami ada beberapa pengumuman dengan cepat. Kami suka semua soalan anda. Ingat, soalan anda akan dapat bantu ramai orang ya. Baru-baru ni saya telah lihat senarai soalan. Memang ada banyak soalan tapi saya rasa masih ada soalan yang klasik yang penting tiada dalam senarai itu. Jadi jika anda ada soalan, tak kira anda dari mana, sila hantar soalan anda ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Jangan hantarkan soalan yang terlalu panjang seperti rakan saya di negara Jerman ya. Pastikan soalan anda pendek kerana kami tiada masa. Dan satu pengumuman lagi ialah hantar
menghantarkan playlist Spotify anda ke tempat ni, iaitu sila hantar playlist Spotify anda ke musicmix@diamondcutterinstitute.com. Okey, itu saja untuk hari ini. Vika, anda tolong mainkan soalan untuk esok ya. Ya, jadi untuk esok kami ada satu soalan. Kami tak faham kerana wanita ni bertutur dalam bahasa Cina. Tapi saya rasa Octavian dan Sokdeng yang akan hadir esok akan beri jawapan pada soalan ni. Saya telah mendengar terjemahannya. Saya boleh beritahu apa maksudnya ya? Ya, tolong mainkan dulu ya. 我的先生和他父母的关系并不好，他的父母特别看重金钱，而且掌控着先生的房子。先生觉得自尊心受到了很大的伤害，于是想买一套更大的房子。但是我们现在能力有限，长期心情郁闷，再加上工作上的压力，先生现在的焦虑症比较严重。面对这种情况，我该怎么做呢？ Namanya ialah Chang Ming. Dia datang dari negara China. Soalannya ialah tentang suaminya yang menghadapi masalah kewangan dan dia terima tekanan dari ibu bapa untuk beli rumah yang baru. Jadi dia menghadapi 3 masalah. Dia mempunyai tekanan kewangan, paksaan dari ibu bapa, dan kerana tu dia berasa sedih. Jadi itulah soalan untuk esok. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dapat berjumpa anda semula esok pagi ya di Peachtree Morning Show. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.